mereka ini juga mampu dan juga ada kepentingan untuk mengubah hukum syarak bila mana mereka memperolehi jawatan. Belajar tinggi-tinggi, mengaji pandai-pandai, reti Quran, reti hukum, reti usul fiqh, reti serba-serbi, maka dia naik dilantik menjadi mufti. Bila dia dilantik jadi mufti, maka mufti ketika itu dia bertindak sebagai orang yang mana menetapkan hukum. Maka dek kerana tekanan ni, tak cerita kat mana-mana tuan-tuan, ni contoh yang saya bagi. Tuan-tuan duk fikir mufti mana, tak ada. Yang ni contoh kita nak bagi dengan jawatan yang kita ada. Bila mana dia jadi mufti, maka tekanan oleh kerajaan contohnya, maka kerajaan nak A tetapi bertentangan dengan Islam. Islam kata tak boleh A. Marah sungguh tu. Tak boleh A, maka mesti kena patuh pada ajaran Islam. Tetapi negara ataupun pemerintah ketika itu nak juga, kalau hang tak buat bagi jadi ataupun tak tetapkan hukum ni jadi harus, maka kami lucut jawatan kamu sebagai mufti. Contoh, maka dek kerana duduk fikir lagi jawatan aku ni habis, habis aku nak makan apa, nak kerja apa, maka dia pun ubah ketetapan daripada yang haram menjadi yang halal. Maka ini juga akan berlaku yang disebut sebagai ulama su. Tuan-tuan, di akhir zaman Nabi pernah sebut bahawa akan lahirnya ulama-ulama su. Sebab itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman kita yang main mengaji ni, kadang-kadang kita pun pening nak pilih yang mana satu ulama su, yang mana satu ulama rabbaniyun, yang mana satu ulama yang jahat, yang mana satu ulama yang baik, yang mana satu ulama yang ada hatinya seperti mana hati serigala, dengan ulama yang hatinya benar-benar nak bawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni fitnah tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya benda yang paling aku takut daripada benda yang aku takut, alaikum al-alimu munafiq, iaitu yang terjadi ke atas kamu semua adalah daripada orang alim tapi dia ni munafik. Dia alim. Ni Sayyidina Umar sebut, dia ni bukan orang biasa, bukan orang calang, orang alim. Dia mengaji sungguh-sungguh, pandai, cerdik, tetapi diri dia, jiwa dia, hati dia memiliki hati munafik. Maka para sahabat tanya, ataupun daripada rakyat dia tanya, wahai Umar, wahai khulafa, wahai khalifah, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang alim tapi munafik? Pelik. Dia alim, takkan tak erti agama. Dia alim, takkan tak tahu hukum hakam. Dia alim, takkan boleh lawan Allah. Maka orang pelik ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana kaifa yakunu al-alimu munafiqan? Bagaimana boleh satu orang yang alim jadi munafik? Maka apa jawab Sayyidina Umar? Maka dia ni alimul lisan. Dia ni orang yang alim pada lisan. Cakap Quran lancang, hafal Quran, syarah reti, apa semua reti. Cerita tentang hadis, tahu hadis ni sekian. Maka tahu tentang hukum, boleh keluarkan hukum, reti keluarkan hukum, usul fiqh, cerdik. Tetapi kata Sayyidina Umar, munafiqul qalbi, tetapi hatinya hati orang munafik. Maksud hati orang munafik ni apa dia? Dia ajak, dia didik, dia buat kerja tu bukan kerana Allah, tetapi dia buat dengan cara semata-mata nak mendapatkan habuan duniawi. Dia buat bukan ikhlas kerana Allah, dia buat kerana nakkan habuan duniawi. Dia buat bukan nak menegakkan Islam, tetapi dalam masa yang sama dia tak kisah Islam tu jatuh ke, Islam tu rebah, asalkan aku dapat duniawi. Wa na'udzubillahi min zalik.